okey, kalau ikut pengalaman saya yang sesi lepas lah, kamu pun terlibat juga ni, siapa yang PDT pun terlibat kan, sesi lepas kan. So ada waktu tu dia akan jadi pensyarah diberi pilihan untuk ajar secara online, dan ada waktu tu memang kena buat face to face. Boleh faham ke? Okey, selalunya pada macam sesi lepas tu dia akan buat apa dia akan gabungkan semua kelas dalam 1 jam kuliah tu, okey, boleh dibuat secara online lah. Boleh faham Okey, sebab kamu kan seminggu kamu ada 6 jam untuk subjek fizik, kimia, bio lah kan. Siapa yang belajar bio kan, kimia, fizik, sains kom ke ada 6 jam. Okey, so 2 jam ialah lab. Okey, kalau lab ini memang wajib buat secara face to face lab. Okey, sebab dia amali kan. Okey, tu wajib 2 jam. Okey, dan 3 jam ialah untuk tutorial. Okey, so untuk tutorial ini kalau ikut yang sesi lepas, dia pun wajib face to face. 3 jam tutorial ialah wajib face to face. Dan 1 jam ialah kuliah. So kuliah itu dia akan gabungkan semua kelas, 4 kelas akan gabungkan pada satu waktu. That one dia boleh dibuat secara online. That's why kita panggil sebagai hybrid. Sebab apa? Boleh dibuat online dan ada waktu yang online, ada waktu yang face to face. Macam itulah hybrid kan, gabungan kan, hybrid kan. Okey, harap menjawab soalan lah untuk bahagian itu. Okey, kita akan mulakan semula. Okey. So for this one, okey, kamu tengok sini kan. Okey, kamu tahu kan in this one kita ada belajar dalam the first part dalam chapter inilah, Q equal to IT. Okay, Q equal to IT kan. Okay, so for this one, kita akan tengok macam mana charge itu dibawa lah kan. Okay, so charge ini dia akan, pergerakan charge itu akan menyebabkan adanya arus elektrik lah. Okay, which is the rate of charge. Okay, rate of, kan dia ini okey, yang ini kan kalau kamu susun balik dia akan jadi I equal to Q over T lah kan. Okay, which is rate of charge flow is equivalent to current lah. Okay, macam tu. Okay, so for this one dia akan cakap pula, okay, the work done on this charge from B to A. Okay, so maksudnya apa? Kamu akan bawakan charge kamu daripada B kepada A ini, dia akan menghasilkan worknya lah, work done untuk membawa B to A. Okay, so this work done is given as QV. Okay, W equal to QV lah. Okay, so for this one. Okay, so dia substitute kan, okay, Q dengan IT, maka kamu akan dapat W equal to IVT. Okay, W equal to IVT. Itu adalah equation untuk electrical energy. Okay, apakah maksud electrical energy? Maksudnya kamu nak bawa charge daripada device itu, okay, from one point to one point lah. Okay, yang menyebabkan this device is functioning. Okay, kenapa dia function? Okay, sebab berlakunya pengaliran charge daripada point B kepada point A. Okay, macam tu. Okay. Okay, untuk part B pula, kita ada electrical power. Okay, so this one, this power dia ambil juga daripada power yang kamu belajar dalam chapter 5 semester lepas lah. Okay, which is P equal to W over T. Okay, so for this one, the power is defined as the energy liberated per unit time in electrical device. So dia sama saja macam definition power in chapter 5 last semester lah. Cuma dia tambah sedikit in electrical device. Dia macam tu. Okay. So for this one, kamu ambil equation atas ini, W equal to IVT, and then we have P equal to W over T. So you can substitute this W with IVT. So at the end kamu akan dapat P equal to IV. Okay, ataupun PVI lah. Okay, so this one is quite popular lah, this equation. Okay, waktu sekolah pun kamu ada belajar P equal to IV. Okay. Ataupun you can substitute this one using Ohm's law equation tu, ataupun kan yang V equal to IR tu kamu boleh substitute kan. So kamu akan dapat P equal to I square R or P equal to V square over R. Okay, so all this equation can be used lah.
okay, can be used to solve the question related to power. Okay, jom tengok kepada soalan. A light bulb, okay, has a rating of 230 volt and 60 watt. Calculate the quantity of charge that passes through the bulb in 3 seconds. Okay, so for this one, I think it's not very complex lah soalan ini. Kamu ada nilai ini, kamu ambil directly sebagai V. Okay, so this one kamu akan ambil direct sebagai V. Ini kamu akan ambil direct sebagai power lah. Okay, watt kan? Watt ialah power. Okay, so soalan minta apa dia? Soalan minta quantity of charge kan, dia minta Q. Okay, so for this one, kamu akan tengok. Okay, bagi juga apa nilai untuk T kan. Okay, nilai time, 3 second. Okay, so nak tak nak kamu boleh buat lah. Kamu boleh buat guna equation apa. Okay, apa yang saya nampak ialah kamu boleh guna equation P equal to IV lah. P equal to IV. Okay, so we start from this one. Okay, P is equal to IV. Okay, for this equation kamu akan dapat nilai I is equal to P over V lah, equal to 60 divided by 240. Salah pula. Divided by 230. Okay, so for this one kita akan dapat nilai untuk apa nama? Apa nilai tu? Apa nilai I tu? Tolong search sikit. Ya, calculator ni. 0.261. 0.261. Okay, 0.261 ampere lah. Okay, so for this one, kamu dapat Q dengan T kan? So, kamu guna equation Q equal to I, E kan? So, Q equal to 0.261 darabkan dengan 3 saat. Okay. Dengan 3, 0.261 darab 3, kamu akan dapat 0.783. Okay, 0.78 coulomb. That's it. Okay, example 20, an electric bulb is labeled 100 watt and 240 volt. Calculate the power rating of a bulb with twice the resistance of the 100 watt bulb. Okay. Okay, so dalam kes ni apa dia? Resistance is been twice lah. So untuk yang ini, okay, kita boleh anggap yang saya pergi mana the Ferriti ni. Okay, so for this, the first bulb over here, kita boleh anggap yang dia punya R-nya ialah R lah. Boleh. The second bulb over here, kita boleh anggap yang R-nya ialah 2R. Boleh? So soalan minta apa dia? Dia punya alamak, salah pula. Salah ni. Sorry, maafkan saya. Ini betul. Yang ini. Yang ni. Okay. Yang bulb ini dia adalah 2R. Okay, dia punya R-nya ialah 2R. Okay, so sebenarnya cerita apa dia? Kita ada power over here. This is the power. Okay, soalan minta pun power juga kan. So kamu akan tengok power dengan resistance lah. Okay, so kamu ada dua equation sama ada P equal to I square R ataupun P equal to P square over R. Ni kan? Okay, boleh. Okay, so yang mana saja kita kena guna ialah, okay, kamu kena guna yang ini. Okay, because kita akan ambil yang ini, kita akan ambil voltnya ialah volt yang constant lah. Okay, because here nampak tak ni kan, dia bagi 240 kan. So kita akan anggap yang kita punya voltage kita ataupun potential difference kita constant value. Okay, maka current akan berubah-ubah lah kan. Okay, maka dia akan jadi ini kamu tak boleh guna lah sebab dua berubah. I berubah, resistance berubah. So kamu tak boleh guna equation ini.
You can only use the equation kalau salah satunya ialah constant. Okay, so kalau macam tu, V ialah constant, so kamu akan bawa ini ke sini. Kamu akan dapat PR equal to V square. So from this one, kamu boleh buat P1 R1 equal to P2 R2. Okay, P1 R1 equal to P2 R2. So P1 kita ialah 100 watt, R1 ialah R, macam tu. P2 yang kamu nak cari, R2 ialah 2R. Okay, so P2 over here is equal to R, kamu akan cancel off. So kamu akan dapat 2 ni bawa ke bawah. So P2 ialah 50 watt lah. Begitu. Untuk example yang ke-20. Okay, example yang ke-21, a filament bulb A is rated to 140 volt and 100 watt. And another bulb is rated to 140 volt juga, but 60 watt. Find the ratio of the resistance of the filament at their normal working temperature. The ratio of the resistance of the filament at the normal working temperature. Okay, di sini kamu teruskan, kamu dapat ni ialah kita punya P, ini kita punya V kan, ini kita punya P, kita punya V. So kamu boleh guna equation P equal to V square over R. Okay, P equal to V square over R. Okay, so untuk cari yang bukanlah cara paling simple sekali ialah kamu akan cari dahulu apakah R untuk bulb A dan apakah R untuk bulb B, dan kamu akan bahagikan nilai resistance tersebut. Okay, so kalau macam tu kamu buat untuk bulb A ni, okay, untuk bulb A, R is equal to V square over P equal to V square ni ialah 240 square divided by P ni ialah 100 watt. Okay, so untuk bulb A nilainya ialah 240 square bahagi 100, kamu akan dapat 576 ohm. Okay, ni lah kan cara yang normal lah. Okay, so R equal to V square over P equal to 240 square divided by 60. Okay, so 240 square bahagi dengan 60, kamu akan dapat 960. Okay, so for this one, kamu just bahagikan sahaja 576 dengan 960 lah. Okay, so 576 bagi 960, kamu akan dapat jawapannya ialah 0.6 lah atau 3/5. Okay, so ini minta ratio of the resistance kan. So ni resistance yang pertama, ni resistance yang kedua. Okay, ni adalah RA, ni adalah RB. So kamu akan buat RA divided by RB lah. Okay, so 576 bahagi dengan 960, dapatlah 0.6. Okay, so that's for example 21. Okay, settle untuk example 21. Diminta soalan B pula, if each of the bulb are connected in turn to a 120 volt supply, what is the power dissipated for each bulb? Power dissipated from each bulb. Maksudnya resistance sama ni. Punya volt ni dah. Soalan minta power dissipated So apa yang kamu dapat 100 watt atas tu, itu ialah kita punya rated value untuk bulb tersebut. Boleh faham Okay, that's why saya agak pause sekejap soalan ni sebab dia minta power dissipated ni. Dia minta power yang keluar daripada
daripada daripada kita punya bab ni, power dissipated P equal to IV. So apa idea? I'm not sure kalau digunakan apa nama resistor yang sama. Okey, boleh tak kamu cuba kirakan? Okey, guna equation ini P equal to V square over R ini, kamu guna equation ini, kamu kira apakah P bila mana V ni kamu tukar kepada 120 volt. R ini kamu gunakan R yang sama, RA 576, RB 960. Boleh tak kamu kira? Dapat tak jawapan ini? Dapat, sir. Dapat? So macam tu lah cara kira dia, maksudnya dia assume yang resistor ni sama lah situ. Something wrong. Tak apalah. Oh, maksudnya sama je lah cara dia, cuma tukar dia punya volt je kah, sir? Dia macam tu. Kalau kamu dapat jawapan yang sama tu, maksud macam tu lah cara dia. Cuma saya rasa ke something wrong je lah kot. Sebab resistance yang kita kira ini ialah untuk power yang ini, 100 watt ni. Okey, 576 ni ialah untuk 100 watt dengan 240 volt. Okey, so resistance dia bukan akan berubah lah kalau kita gunakan volt yang berbeza kan. That's why lah saya macam suppose setiap soalan ni. Mungkin saya pun tersilap. Tapi tak apalah, kalau macam cara dia, that's the simple way lah kot. Macam tu. Jadi assume that the resistance is constant lah in this case. Okay, resistance ni ialah, nanti saya akan cari semula lah pasal benda ni. Saya pun tak perasan soalan ni. Bila sudah kita tengok lama-lama tu baru saya perasan yang ada something wrong dengan soalan ni lah. Okay, sebab power dissipated ni maksudnya power yang keluar ni. Power yang keluar. Mana mungkin dia gunakan ohm yang sama kan. Tak apa. Okay, kamu fikir-fikirlah pasal yang tu. Saya pun akan tengok balik pasal benda ini. Okay, tapi buat masa sekarang ni, kalau kamu nak dapatkan jawapan 25 watt dengan 15 watt ni, kamu hanya perlu gantikan V ini dengan 120 volt sahaja. R ini kamu akan kekalkan dengan 576 dan juga 960 lah. Okay, dan kamu akan dapat jawapannya. Okay, so settle untuk electrical power and electrical energy. Okay, 3.7. Kita akan pergi kepada 3.8. Kita ada potential divider. Potential divider. Meter banyak ni. Potential divider. Okay, so this one, dia potential divider lebih kepada ratio lah sebenarnya. Okay, ratio untuk kamu cari kamu nak cari apa nama? Secara mudah lah. Dengan secara mudah. Okay. So for this one, contohnya lah kan. Contohnya kamu nak cari apakah nilai voltage yang pass through this R1 lah. Okay, ataupun nilai potential difference across R1 ini kan. Okay, so that's why kamu boleh guna potential divider. Okay, cumanya ada beberapa syarat lah untuk gunakan potential divider ni. Kamu kena pastikan your resistance, your resistance over here is connected in series lah. Okay, dia mesti connected in series. Tak kisahlah kamu ada 3, 4, 5 pun tak kisah pun. Okay, yang penting semua resistor itu mesti connected in series. Baru boleh kamu gunakan potential divider. Okay, kalau case itu ada resistor in parallel, so dia agak kompleks lah, and even tak perlu pun kita guna potential divider kan, sebab kalau dia parallel kan, kamu tahu kan, contohnya macam ni kan, ni V connected in the first R, connected in the second R, so kamu tahu lah kan, kamu tak perlu nak cari nilai V pun, kamu tahu yang V ini sama dengan V1 sama dengan V2 kan, sebab dia in parallel. Okay, tapi kalau in series, kamu boleh cari V1 ini secara terus dengan menggunakan potential divider equation. Okay, so macam mana kita nak buat sebenarnya? Kamu akan buat contohnya, kamu nak cari nilai potential difference across R2 kan. So kamu akan buat terus saja V2, contoh sebagai V2. Kamu akan bahagikan V2 ini dengan V total ataupun V keseluruhan dalam kita punya circuit lah, macam tu, equal to
Okay, so V2 ini akan ialah potential difference across R2. So kamu akan buat equal to R2 over R equivalent lah. Sorry, bukan R equivalent, kita panggil R effective kan. R effective. Okay, so R effective untuk circuit ini. Boleh faham kan? So V2 over V total sama dengan R2 over R total. Ibaratnya macam tu. Okay, so dalam kes ini R total kita ialah, okay, kamu tahu yang R effective kita ialah R1 plus R2 kan? R1 plus R2. Okay, sebab dia kan in series kan, so kamu terus digantikan V2 sama dengan V equal to R2 over R1 plus R2 lah. So begitu. Okay, itulah untuk kita punya potential difference across V2 lah. Okay, so this one kamu nampak sini equation kan. Okay, V2 equal to blah 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 kan. So benda yang sama lah kan. So kamu bawakan ini ke atas lah. Macam tu. So, V2 equal to R2 over R1 plus R2 V. Okay, V total. Benar? Banyak 85 orang. Bagus. Bagus korang ni. Tapi yang main kat atas ni tak datang ni. Ada lebih kurang 12 orang tak datang. Cuba kamu Roger sikit siapa tak datang. Okay, so itu adalah untuk potential difference. Okay, sorry, potential divider. Okay, tengok kepada apa nama ni? Ini apa ni? Okay, ni pun sama jugalah ni. Ini dia gantikan R dengan length lah, length of the wire. Okay, so this one tak apalah, benda yang sama sahaja. Okay, kalau kamu nak cari potential across L1 ataupun L2 ni, kamu akan gantikan lah kan. L1 dengan R1 dengan L1, R2 dengan L2 lah di sini. Okay, so the same thing lah. Okay, let's go to the question. Tengok pada soalan ini. Okay, let's go to example 22. Resistor of 3 ohm and 6 ohm are connected in series with 12 volt battery of negligible resistance. What is the potential difference across 3 ohm and 6 ohm? So this one kamu just really guna equation yang diberikan tu lah. Okay, so dalam kes ini ialah kamu nak cari nilai apakah jalur V 3 ohm kan. Okay, kamu buat V3 sama dengan 3 is sama dengan 3 tambah 6. Okay, darab dengan 12 lah. Okay, V6 pula sama dengan 6. 3 tambah 6 darab dengan 12. Okay, so this one kamu just guna calculator and then you can get the answer. Okay, now focus on example 23. Okay, so this one ialah soalan yang biasa ditanya dalam PSPM lah, begini. Okay, dia akan bagi macam ni, dia minta apakah potential difference across R1. Okay, R1 di sini kan. Okay, so how to find this one kan, how to find this
this potential different across R1 kan. So obviously kamu akan cari apakah nilai V1 sini lah kan. Okay, nilai V1 kat situ. Okay. So now apa yang perlu kamu buat ialah kamu kena selesaikan bahagian ini dahululah. Kamu kena jadikan dia supaya dua ini sebagai dua resistor yang sesiri. Boleh faham Kamu kena jadikan yang tiga ini kepada dua resistor yang sama siri lah. Okey, ataupun dengan kata lain kamu kena gabungkan dua ini. Okey, kamu akan buat 1 over R23 equal to 1 over 576 tambah 1 over 576. Okey, so R23 equal to berapa tu? 576 bagi 2 berapa? 576 bagi 2 ke? Okay, so kat buat kat sini ialah 288 lah. 288 ohm. Okay, so for this one, kamu akan nampak sini kan. So this resistor dia dah jadi satu resistor baru. So kamu akan dapat circuit yang baru ialah begini lah kan. Okay, so this one kamu boleh anggap sebagai R1. This one kamu boleh anggap sebagai R2 lah. Macam tu. Okay, so then kamu akan dapat ini adalah 120 volt. So kamu akan gunakan equation V1 equal to R1 over R1 plus R2 times dengan V lah. Okay, so V1 is equal to berapa tu? Okay, R1 nilainya ialah 576. Okay, R1 plus R2 ialah 576 tambahkan dengan R2 ialah 288. Okay, V kita ialah 120. Okay, so 576 bahagi dengan 576 tambah 288. Okay, use calculator. And then times 120, kamu dapat 80 volt di sini lah. 80 volt di sini. Okay, boleh So kalau lah soalan macam ni, okay, dia minta kamu cari voltage across one of the resistor, then kamu boleh gunakan potential divider, tetapi dengan syarat kamu kena jadikan circuit itu macam ni, dalam bentuk dua resistor yang sesiri lah. Boleh perintang tu mesti dalam keadaan sesiri. Okay, that's the method lah on how you use the potential divider dalam mencari voltage ataupun potential difference. Okay, itu untuk 3.8. Okay, so saya rasa cukup dah tahu untuk hari ini. Okay, 3.9 ni dia perlukan waktu lain pula sebab dia sedikit complicated. Okay, so saya akan sambung yang ini pada hari yang lain lah. Okay, 3.9 saya akan sambung pada hari yang lain. Okay, so cukup sekarang hari ini saya habis kepada potential divider sahaja. Okay, potential divider sahaja. Okay, so before we stop on our session today, okay, please be reminded that untuk malam ini kita ada PKA. Okay, saya harap semua orang boleh participate untuk PKA pada malam ini. Okay, sebarang kehadiran ataupun kedatangan ataupun penyertaan dia akan diambil kira lah. Okay, dia akan ada attendance kan. Every time kamu buat tu akan ada attendance. So make sure that kamu perlu menyertai lah ataupun mengambil Okey, sebelum kita habis pada hari ini, tolong isikan kedatangan pada hari ini. Okey, ada 83 orang. Sekumpulan sama je kan macam sebelum ni? Tidak. Sekumpulan akan berubah.
Sebab kita punya buddies pun saya rasa berubah kot. Berubah. Okay. Nanti saya akan tengok balik. Okay. Soal nama tersebut. Saya akan susun balik lah. Okay. Mengikut buddies dan juga mengikut bilangan yang betul. Okay. Jangan risau. Saya akan cuba selesaikan sebelum petang ini. Okay, tolong isikan attendance untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi pada malam inilah untuk kita punya sesi lepak. Malam ni lepak kita ialah chapter 1 Okey, siapa yang join lepak tu, mereka ada soalan pre-lepak yang perlu mereka buat sepatutnya lah. Okey, sebelum hadir pada malam ini. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi akan datang. Okey, kalau kamu dah selesai, kamu boleh keluar sekarang. Kita akan jumpa lagi pada waktu yang lain hari. Bye-bye. Assalamualaikum.